gencatan senjata Thai Kemboja dihentikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Thailand mengesahkan perjanjian gencatan senjata dengan Kemboja dihentikan. Bangkok juga menangguhkan pemulangan 18 tahanan perang Kemboja yang kini berada dalam tahanan tentera Thailand. การสูญเสียของกำลังพลนะครับของกองทัพไทยนะครับเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับการที่มีกับระเบิดในพื้นที่อธิปไตยของไทยนะครับถือว่ามีผลกระทบต่ออธิปไตยนะครับโดยสรุปของที่ประชุมก็คือนะครับระงับการปฏิบัติตาม Joint Declaration ไว้ก่อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับทุกข้อนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือยุติการส่งเฉลยศึกให้กับทางฝ่ายกัมพูชานะครับอันนี้คือประเด็นหลักๆ Keputusan dibuat selepas ketegangan meningkat berikutan letupan periuk api yang mencederakan 4 askar Thai di kawasan sempadan.ครับแล้วก็ชัดเจนครับผมเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังดำเนินการมาโดยตลอดณตอนนี้ก็ต้องถือว่าหยุดจนกว่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ทำให้ความเป็นปฏิปักษ์ที่เราคิด Bagaimanapun Kementerian Pertahanan Kemboja menafikan tuduhan tersebut dan menegaskan negaranya komited bekerjasama mengikut perjanjian yang dipersetujui pada Oktober lalu. Ini pula konflik Ukraine-Rusia. Seorang lelaki maut manakala 3 lagi cedera selepas dron Rusia menyerang timur Ukraine. Pihak berkuasa tempatan Kramatorsk memaklumkan 7 dron menyerang bandar itu dalam tempoh 30 minit pada waktu petang. Serangan mengakibatkan kematian seorang lelaki berusia 60-an. Selain turut merosakkan bangunan kediaman dan sebuah institusi pendidikan. Di wilayah Kharkiv, sebuah kereta turut diserang dron di sebuah kampung mencederakan 2 lelaki berusia 24 dan 42 tahun serta seorang remaja lelaki berusia 16 tahun. Kramatorsk yang didiami sekitar 150,000 penduduk sebelum perang kekal sebagai antara kawasan awam utama di wilayah Donetsk yang masih di bawah kawalan Ukraine. Serangan terbaru ini berlaku ketika konflik antara Rusia dan Ukraine memasuki tahun keempat dengan kedua-dua pihak masih berbalas serangan. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dan 27 lagi cedera akibat letupan bom di luar kompleks kehakiman di Islamabad. Suspek dilapor turut maut. Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi berkata letupan berlaku di kawasan tempat letak kereta kompleks tersebut. Serangan menyasarkan sebuah kenderaan polis selepas gagal memasuki kawasan mahkamah. Identiti suspek belum dikenal pasti. Presiden Asif Zardari mengecam serangan itu dan menegaskan keganasan yang disokong pihak asing di Pakistan mesti dihapuskan. Mayat 12 mangsa dibawa ke hospital tempatan manakala mereka yang cedera dirawat pasukan perubatan. Pihak polis dan pasukan penyelamat telah menutup kawasan kejadian serta memulakan siasatan. Di India pula, pasukan forensik giat meneliti lokasi insiden letupan kereta yang mengorbankan 8 individu dan mencederakan 20 yang lain di New Delhi. Tragedi itu berlaku berhampiran mercu tanda popular Red Fort. Insiden itu disiasat mengikut Akta Pencegahan Aktiviti Haram. Pakar forensik ketika ini sedang mencari bukti untuk menentukan punca letupan yang pertama kali berlaku di ibu kota itu dalam tempoh lebih sedekat. Menteri Dalam Negeri Amit Shah memberitahu pasukan keselamatan sedang meneliti semua kemungkinan. Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan dalang yang bertanggungjawab dalam letupan itu akan diheret ke muka pengadilan. Kawalan keselamatan telah diperketat di seluruh New Delhi sementara agensi forensik dan anti keganasan mencari bukti.
beberapa negeri dan kemudahan penting di seluruh negara turut diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Presiden Perancis Emmanuel Macron dijadual bertemu rakan sejawatan dari Palestin Mahmud Abbas di Paris antara tumpuan bagi membincangkan pelaksanaan penuh perjanjian gencatan senjata di Gaza. Menurut kenyataan Istana Elysee, kedua-dua pemimpin akan membincangkan langkah seterusnya dalam pelan damai, khususnya dalam aspek keselamatan, tadbir urus dan pembinaan semula. Dalam perbincangan dengan Mahmud Abbas, Macron dijangka menekankan keperluan untuk mengekalkan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza serta membincangkan perubahan dalam pihak berkuasa Palestin. Reformasi itu penting untuk mewujudkan Palestin yang demokratik dan berdaulat, hidup dalam keamanan dan selamat. Pertemuan itu juga diadakan selepas keputusan Macron pada September untuk mengiktiraf negara Palestin pada sidang kemuncak PBB. Angka korban akibat dua taufan yang melanda Filipina sejak minggu lalu meningkat kepada 250 orang, manakala jutaan lagi penduduk terjejas dan hilang tempat berteduh. Majlis Pengurusan Bencana Negara memaklumkan taufan Kalmegi yang melanda daratan pada 4 November mencetuskan banjir besar dan tanah runtuh di wilayah tengah negara itu. Juga mengorbankan 232 nyawa serta menyebabkan 112 orang hilang. Sebahagian besar kematian dilaporkan di wilayah Cebu. Sementara itu, Pejabat Pertahanan Awam Filipina mendedahkan taufan Fong Wong yang melanda Pulau Luzon meragut sekurang-kurangnya 18 nyawa. Kedua-dua taufan itu turut memusnahkan kediaman, kawasan pertanian dan infrastruktur penting termasuk jalan raya dan jambatan. Fong Wong merupakan taufan ke-21 yang melanda Filipina tahun ini, melebihi purata tahunan negara itu iaitu 20 taufan. Di Ecuador, 300 tahanan berisiko tinggi dipindahkan dari penjara Machala ke penjara Encuentro. Ia susulan rusuhan yang mengorbankan lebih 31 banduan. Penjara Encuentro dilengkapi kawalan keselamatan maksimum. Presiden Daniel Noboa menerusi platform X mengesahkan banduan paling berbahaya telah dipindahkan. Menurutnya, jenayah cuba mencabar negara dan Ecuador bertindak balas dengan tindakan keras. Penjara berkenaan merupakan fasiliti baharu dengan kapasiti 700 orang, dibina khas menempatkan banduan yang terlibat jenayah berkumpulan, pembunuhan dan penyeludupan dadah. Langkah itu adalah sebahagian daripada usaha Presiden Noboa untuk melemahkan pengaruh kumpulan jenayah di penjara-penjara sesak. Agensi Penjara Nasional memaklumkan kapasiti penjara di Ecuador kini melebihi had sebanyak 30%. Rusuhan di penjara dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah meragut ratusan nyawa banduan. Penyerang Negeri Sembilan FC Lukman Hakim Syamsuddin dipanggil semula menyertai kem latihan Harimau Malaya. Ini susulan ketiadaan Jordan Mintah yang terpaksa meninggalkan kem atas faktor kesihatan. Khidmat penyerang berusia 23 tahun itu diperlukan bagi menghadapi kelayakan Piala Asia 2027 berdepan Nepal pada 18 November ini. Kali terakhir Lukman menyarung jersey pasukan kebangsaan adalah ketika aksi persahabatan menentang Singapura pada Mac 2022. Skuad negara kini menjalani kem latihan yang bermula semalam hingga 17 November. Pada Mac lepas, Malaysia cemerlang menewaskan Nepal 2-0 pada aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, Johor. Pasukan bimbingan Peter Klamovski kini mendahului kumpulan hasil 4 kemenangan berturut-turut, termasuk menewaskan pencabar terdekat Vietnam 4-0 pada Jun lepas. Penyerang Liverpool Federico Chiesa memilih untuk tidak menyertai skuad kebangsaan Itali bagi dua aksi terakhir kelayakan Piala Dunia minggu ini. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Gennaro Gattuso. Bagaimanapun, pengendali berusia 47 tahun itu tidak meredahkan alasan di sebalik keputusan Chiesa yang kali terakhir beraksi bersama Itali pada kejohanan Eropah 2024. Skuad Azuri yang gagal mara kedua edisi Piala Dunia sebelum ini dijadual bertemu Moldova pada Khamis sebelum aksi penentu menentang pendahulu kumpulan Norway pada Ahad.
Norway kini mengungguli kumpulan I dengan 18 mata, 3 mata di hadapan Itali. Untuk musim ini, Chiesa berjaya menjaringkan 2 gol dan membuat umpanan dalam 12 penampilan bersama Liverpool musim ini walaupun minit permainan terhad. Beralih ke perkembangan tenis ATP Finals di Turin. Bintang Itali Jannik Sinner memulakan misi mempertahankan kejuaraan dengan positif apabila tidak berdepan masalah menundukkan pemain Kanada Felix Auger-Aliassime dalam aksi peringkat kumpulan. Pemain pilihan nombor 2 itu membuktikan kehebatannya apabila meraih kemenangan 7-5, 6-1. Selepas set pertama yang sengit, Sinner mula menguasai permainan dengan memanfaatkan kecederaan betis kiri lawannya untuk mendahului 3-0. Beliau sekali lagi mematahkan servis lawan bagi menutup perlawanan dengan ace selepas 1 jam 41 minit sekaligus mengesahkan kemenangan. Pemain nombor 2 dunia itu bakal bertemu Alexander Zverev dari Jerman dan pemain Amerika Ben Shelton dalam perlawanan seterusnya. Dalam satu lagi aksi, pemain Jerman Alexander Zverev menewaskan pemain Amerika Syarikat Ben Shelton 6-3, 7-6. Pasangan beregu campuran Chen Tangji Toh Iwe dijangka kembali beraksi pada terbuka Australia di Sydney minggu depan. Tangji kini telah pulih daripada kecederaan yang memaksanya menarik diri daripada Masters Kumamoto, Jepun. Menurut Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara Nova Widianto, Tangji telah memulakan latihan seperti biasa namun masih membiasakan diri bagi latihan berintensiti tinggi. Sampai lah, tapi sekarang udah okey, tapi sedikit aja kadang-kadang nggak selesai aja. Feeling karena lama tak smash kan. Baru mungkin start keras tuh minggu ini. Tapi untuk training yang lain semua udah okey dia, sudah sama, trainingnya sama. Cuman untuk smash aja masih kurang selesai sedikit lah, timing aja dia cakap. Tapi sudah normal ya. Cuman kita jaga aja, mudah-mudahan tak ada sakit lagi lah menjelang Australia. Sebelum ini, Tangji dilaporkan mengalami kecederaan bahu ketika beraksi pada terbuka Perancis sehingga menyebabkan beregu itu menarik diri pada Masters Kumamoto, Jepun yang dijadual berlangsung 11 hingga 16 November ini. Dunia 10 berakhir di sini. Kami tinggalkan anda dengan visual Museum Seni Digital di Kyoto, Jepun mempamerkan lebih 50 karya seni. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum, selamat malam.